Itu peringkat kebangsaan. Tan Sri Khalid Ibrahim yang bikin ASN, ASB. Profesor Said Husin, Dr. Wan Aziza, banyak pemimpin di Semenanjung. Di Sabah kita juga tidak kurang. Kita dengar baru-baru ini seorang anak Sabah bernama Penny Wong. Orang Sabah, bapak dia arkitek Francis Wong. Dia berhijrah ke Australia, umur 8 tahun, masuk dalam parti Labour sebagai perancang strategis. Dia kalahkan Perdana Menteri Australia 33 tahun tanpa kalah. Orang Sabah pergi Australia kasih tumbang kerajaan Australia. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang Sabah boleh. Sekarang kita ada Dr. Jeffrey Ketingan, seorang lulusan PhD daripada Harvard University, yang sanggup masuk penjara mempertahankan hak Sabah, yang sanggup keluar daripada hospital bertungkat masuk penentuan calon, sanggup berkempen walaupun sakit dalam umur 60 tahun. Dia tidak peduli tentang kesehatan dia. Dia tidak peduli lain-lain. Yang dia mau bertarung dan menentukan pada 8 hari bulan ini kerajaan Sabah akan tumbang. Orang sakit sanggup. Orang yang tidak sepatutnya bekerja seperti Datuk Arya, Datuk Sebastian, senior citizen. Dia orang untuk apa lagi? Nothing for themselves. Bukan untuk diri dia, tapi dia tidak sanggup melihat negeri kita begini, anak cucu kita begini. Saudara Yunus sekarang ini jaga bilik gerakan. Dia juga adalah penasihat undang-undang parti. Bila dia tidak kenampakan 2-3 hari, dia mau cerita Yunus tidak sukung. Sekarang pakai SMS Dr. Jeffrey tidak sukung. Semua cakap sana sini. Barisan Nasional kalau dia betul kuat, kenapa mau beli calon? Barisan Nasional kalau terlampau kuat, kenapa pendekkan masa penanaman calon? Barisan Nasional kalau terlampau kuat, kenapa tipu di Pansiangan dan Batu Sapi? Calon kita masuk 9.35 pagi dan bayar uang 15.000, pukul 10 diumum tanpa tanding. Paklah masuk televisyen, saya bangga menang. Menang rasuah. Menang dengan cara mencuri, dia bangga. Kalau saya malu. Kita sebagai orang Islam malu sebagian daripada iman. Orang yang tidak pandai malu tidak ada iman. Di Batu Sapi kita punya calon Dr. Yusuf Ahmad, seorang yang berkhidmat dengan Bank Dunia. Masuk 9.52 pagi, dikira lewat. Kenapa? Dia takut Dr. Yusuf, seorang intelektual Melayu. Dia blok Dr. Yusuf, banyak lagi yang jadi calon. Di Tandik, Dr. Jurin Gun Salam, PhD, Dr. Edwin, Datuk Kong, Datuk Chow, Puan Christina. Kita punya PhD holder, kita punya doktor, kita punya lawyer, kita punya engineer, semua cukup. Kalaupun tidak lebih, sama kuat dengan calon-calon barisan. Sama pintar. Malahan kita pikir lebih pintar karena mereka ini lebih berani. Saya sebagai pengurusi Badan Perhubungan Negeri, 3 hari selepas penanaman calon tidak dapat tidur. Datang SMS, kau punya calon kena beli. Datang SMS, sini kena beli, sana kena beli. Saya semayang. Saya tanya calon dari Kota Belud, betulkah kamu kena beli? Ada percobaan. Berapa harga? Tidak juga banyak, 4 juta ringgit. Dan 1 ninja. Itulah nilai calon di Kota Belud. Saudara Saidin Simoy, anak dia doktor di Kuala Lumpur, dengar berita, telepon bapak dia, Pak, tolong jangan ambil itu duit.
Inilah cara Barisan Nasional menunjukkan kekuatan dia membeli orang. Bila dia tidak boleh beli calon, kita ada 55 calon, dia beli Musbah, ketua pemuda. Di Lebaran, wah, ketua menteri keluar, saya senang hati, bangga menang satu kursi. Dia tidak cerita beli, dia cerita menang. Sekarang ini dia ada duit satu kawasan 45 juta. Calon dia tidak boleh beli, dia akan beli, saudara-saudara. Saya tahu ketua-ketua daerah mengundi saya 7-8 kali satu hari dia orang datang. Penyokong saya 7-8 kali setiap hari didatangi oleh mereka. Mau dibawa jumpa Datuk Haji, mau dijual beli, seolah-olah mereka ini ikan dan sayur bukan jual beli. Di mana maruah itu? Di mana Islam hadari? Di mana apa yang dilaung-laungkan oleh Pak Lah, kerajaan yang bersih? Kita amat sedih. Kita amat sedih. Ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun Mahathir takut dengan Anwar, tangkap Anwar, masuk jail. Pak Lah takut sama Anwar, sepatutnya tahun depan baru pilihan raya. 15 April Anwar boleh jadi calon, bulan Mac dia bubar karena takut sama Anwar. Dia takut sama Anwar, dia takut sama calon-calon kita. Kenapa dia takut? Pasal rakyat sudah sedar. Rakyat sudah bangun dari mimpi. Rakyat Sabah sudah tahu selama ini kekayaan, hasil, titik peluh semua milik kita sudah diambil. Apa yang kita dapat? Jembatan gantung berumur 25 tahun, besi buruk, papan hancur. Apa yang kita dapat? Pipe air yang tidak ada air. Apa yang kita dapat? Tiang lampu yang hanya marak waktu musim pilihan raya. Apa yang kita dapat? Berjaya bikin Dewan Masyarakat, PBS bikin Dewan Masyarakat, datang UMNO bikin lagi Dewan Masyarakat, bikin lagi balik-balik bikin Dewan Masyarakat, boleh bikin sup itu Dewan Masyarakat. Seolah-olah kerajaan ini dia punya tugas bikin Dewan Masyarakat. Bukan itu tugas dia. Tugas dia membangunkan insan. Tugas dia bawa air di kampung Penimbawan, kampung Sabak, kampung Seradan. 45 tahun merdeka, satu titik air tidak ada. Ini yang dia perjuangkan sepatutnya. Saudara-saudara, kita tahu keadaan jalan di Piuru, keadaan jalan di Tampaluri. Orang-orang ini dilahirkan di Sabah dengan satu tujuan. Tuhan mau orang Sabah kaya. Itu sebab dia lahirkan kita atas negeri kaya. Negeri kita kaya, pemimpin kita kaya, rakyat miskin. Karena apa? Kita silap. Termasuk saya silap. Saya dulu sama-sama ikut masuk UMNO, bawa UMNO ke Sabah. Jadi ketua pemuda UMNO bagian, timbalan ketua bagian UMNO. Bila Datuk Seri Anwar ditangkap selepas berkhidmat 18 tahun, saya pikir, kenapa dia sanggup tangkap Anwar Ibrahim? Saya pikir, kenapa orang yang membawa UMNO ke Sabah, Allahyarham Tun Mustafa, keluar daripada UMNO? Kenapa Datuk Haris Salih keluar daripada UMNO? Kenapa Datuk Mat Nur keluar daripada UMNO? Kita tahu sekarang ini Datuk Arya keluar daripada PBS, Saudara Michael Porong keluar daripada PBRS, Saudara Yunuf keluar daripada PBS. Kerana semua kita tahu kalau jalan itu sudah membawa kehancuran, membawa kepada masalah kepada kita, kita balik ke pangkal jalan.